Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Qala Al-Syeikh Al-Muallif Al-Marhum Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Umurun mushtarakatun bainal maqamin la tunafi at-tanzih. Wa qad akhta'a katsirun minan nas fi fahmi ba'd al-umur al-mushtarakati bainal maqamin maqamil khaliq wa maqamil makhluq. Fazanna anna nisbataha ila maqamil makhluq syirkun billahi ta'ala. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita sambung untuk membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, kefahaman yang wajib diperbetulkan. Nuskhah terjemahan ini ada pada tuan-tuan adalah pada muka surat 12. Surat 12. Muka surat 13. Aspek-aspek yang sama antara status khaliq dan makhluk yang tidak bertentangan dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini masih lagi subtopik, sebahagian daripada topik yang membincangkan tentang kepentingan untuk kita mengetahui maqam al-khaliq, status al-khaliq iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan maqamul makhluk iaitu status makhluk iaitu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk. Kerana kegagalan untuk memahami perbezaan antara kedua-dua ini, sebagaimana yang kita sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu, berisiko menjerumuskan seseorang itu kepada salah satu daripada dua kebinasaan. Kebinasaan yang pertama adalah mendedahkan seseorang itu pada risiko mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan dosa yang amat besar, dan ini merupakan dosa yang sekiranya dia mati sebelum bertaubat daripada dosa tersebut tidak diampunkan oleh Allah. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala berarti percaya bahawa ada selain daripada Allah bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Secara ringkas, sifat ketuhanan adalah istighna'ul khaliq an kulli ma siwa. Terkaya, ini bahasa lama, terkaya al-khaliq daripada segala yang lain daripadanya.
Bahasa kita adalah tidak berhajat langsung. Yang dikatakan Al-Khaliq yang Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak berhajat kepada yang selain daripada dia. Itu istighna. Dan iftiqar kulli ma siwahu ilaihi, sangat berhajat, fakir. Fakir ni maksudnya berhajat. Yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya berhajat kepada Allah. Baik manusia, baik binatang, baik tumbuhan, baik benda-benda yang jamadat, batu, benda-benda yang tidak hidup, semua berhajat kepada Allah. Jadi kalau kita ada iktikad bahawa selain daripada Allah ada lagi yang bersifat dengan istighna dan iftikar ini, maka itu satu bentuk kesyirikan. Kita percaya ada selain daripada Allah yang boleh ijad, mewujudkan, yang boleh memberi madarat dan manfaat secara hakiki, yang boleh memati dan menghidupkan secara hakiki, maka itu satu bentuk kesyirikan. Dalam masa yang sama, sekiranya kita tidak jelas perbezaan antara Al-Khaliq iaitu Allah dengan Al-Makhluk iaitu selain daripada Allah, mendedahkan kita pada risiko kita menghukum orang-orang yang bertauhid, orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang musyrik. Ini risiko kedua. Orang itu tidak musyrik, tapi kita yang tak faham perbezaan Khaliq dengan makhluk secara jelas, kita lihat sesuatu perbuatan dia, kita kata dia syirik. Kita dengar satu pertuturan daripada mulut dia, kita hukum dia musyrik, kita keluar daripada Islam. Ini pun kita tak mahu. Kita sendiri terlibat dengan syirik, kita tidak mahu. Kita terlibat menuduh orang yang tidak syirik sebagai telah melakukan syirik juga, kita tidak mahu. Baik. Jadi sampai sekarang, yang mana Almarhum Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki menerangkan ada aspek-aspek tertentu yang kelihatannya ada persamaan antara maqam Al-Khaliq, status Allah, dan maqam Al-Makhluk, iaitu status yang selain daripada Allah, seolah-olah ada persamaan. Namun begitu, perkara tersebut tidak menafikan, tidak bertentangan dengan kesucian Allah. Maksudnya kita kesucian di sini, kita mengatakan Allah tu tidak sama dengan yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang sama seperti Allah. Baik. Jadi kata beliau, banyak orang keliru ataupun ramai orang keliru dalam memahami sebahagian daripada aspek yang sama antara status Khaliq dan makhluk. Oleh kerana mereka keliru, mereka menganggap bahawa menisbahkan aspek-aspek di atas kepada makhluk adalah merupakan menyemutukan Allah. Maksudnya kita nisbahkan sesuatu kepada makhluk. Umpamanya, kita katakan Alhamdulillah, anak saya dah lama tak sihat, dah 2-3 bulan, tapi itu hari saya pergi ke klinik, Alhamdulillah doktor berjaya menyembuhkannya. Katakan menisbahkan sesuatu kepada makhluk, sedangkan menyembuhkan itu hakikatnya adalah Allah, bukan doktor, bukan juga ubat. Jadi kita nak faham di sini, adakah semata-mata seseorang itu mengatakan, ya, Alhamdulillah lah, itu hari doktor berjaya menyembuhkan penyakit anak saya, adakah dengan semata-mata itu dia menjadi syirik ataupun sebagainya? Baik. Sebelum pergi kepada itu, dikatakan wa min zalika ba'dul qasa'is nabawiyyah masalan allati yukhti ba'dhum fi fahmiha fayuqisunaha bi maqayisil bashariyah walidzalika yastaksirunaha wa yasta'zimunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yarawna anna wasfahu biha ma'nahu wasfuhu bi ba'd sifatil uluhiyyah wa hadha jahlun mahd. Baik. Di antara aspek-aspek di atas yang kita lihat seolah-olah ada kesamaan antara Khaliq dengan makhluk adalah seperti sifat-sifat khusus kenabian. Sifat-sifat yang khusus kepada para nabi yang salah difahami oleh sebahagian orang dan menganalogikannya dengan analogi kemanusiaan. Jadi dia melihat daripada sudut kemanusiaan, dia tidak dapat terima.
Kerana itu mereka menilainya terlalu berlebihan. Dia kata, kalau kita sifatkan Nabi begini-begini itu lebih sangatlah tu. Itu dah jadi syirik dah. Tu. Sebab dia menilai daripada sudut kemanusiaan. Dia tidak menilai daripada sudut kenabian. Yang mana ada perkara-perkara yang tidak diberi kepada manusia biasa, tapi diberi kepada manusia yang berstatus Nabi dan Rasul. Kerana itu mereka menilai terlalu berlebihan bila aspek-aspek tersebut disandarkan kepada Rasulullah SAW. Mereka menilai bahawa menisbahkan aspek-aspek itu kepada Rasulullah SAW bererti mensifati beliau dengan sebahagian daripada sifat-sifat ketahanan. Kata mereka tak boleh sebut macam tu kepada Rasul. Kalau kita sebut macam tu kepada Rasul, maka itu telah memberikan kepada Rasul sifat-sifat ketuhanan. Baik. Jadi itu kita setuju. Memberikan kepada siapa pun sifat-sifat ketuhanan memang tidak boleh. Hatta kepada Rasul. Tetapi benarkah dengan semata-mata mempertuturkan sesuatu dianggap telah memberi sifat ketahanan kepada Rasul? Yang itu kita kena kaji. Kalau tak, nanti tergelincir kita menuduh orang lain sebagai syirik, dibimbangi sekiranya tuduhan tersebut tidak benar, maka berpatah balik tuduhan kepada yang menuduh. Baik, kata beliau, pandangan ini adalah sebuah kebodohan murni. Maksudnya 100% jahil lah. Kalau sampai macam itu. Dalam bahasa Arab dia kata jahlun mahad. Kenapa? Li'annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti man yasha'u wa kama yasha'u bila mujibin mulzim, wa innama huwa tafaddulun ala man arada ikramahu wa raf'a maqamihi wa izhara fadlihi ala ghairihi minal bashar. Kenapa? Kerana Allah SWT bebas memberi kepada siapa sahaja yang dia kehendaki dan memberi apa sahaja sesuai dengan kehendaknya. Jumpa ya tuan-tuan? Paragraf yang ketiga, jumpa. Mungkinlah saya ubah-ubah sikit ayat tu untuk menjelaskan, tapi kalau tengok di mushaf 13 tu paragraf yang ketiga. Tapi semata-mata kurnianya kepada orang-orang yang hendak dia muliakan. Jadi perkara-perkara yang istimewa yang dinisbahkan kepada para rasul, yang dinisbahkan kepada para nabi, itu adalah kurniaan Allah. Dan Allah beri kepada siapa yang dia hendak. Allah bebas, tidak ada paksaan. Kita manusia ni kadang-kadang ada juga tekanan. Rasa-rasa tak nak beri jawatan kepada orang tu, tapi ramai juga penyokong dia. So kau tak beri, dia larikan sokongan, terpaksa beri. Kita manusia rasa-rasa dah nak pecat dia ni, tapi kalau pecat pun masalah juga, kau nanti berpecah lagi. Itu kita manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak ada yang nak mewajibkan Allah beri kepada siapa dan tarik daripada siapa. Tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau ya Allah beri kekuasaan kerajaan itu kepada siapa yang kau kehendaki, dan engkau sentak tarik balik kekuasaan dan kerajaan itu daripada siapa yang kau kehendaki. Tak ada orang boleh bangkang. Jadi itu kurniaan Allah. Allah beri kepada para nabi. Dia tinggikan darajat dan hendak ditonjolkan kelebihannya atas orang lain. Ya, Allah beri keistimewaan ini supaya nyata kelebihan para rasul berbanding dengan manusia-manusia yang bukan rasul. Walaysa fi zalika intiza'un li huquqir rububiyyah wa sifatil uluhiyyah fahiya mahfuzatun bima yunasibu maqam al-haqqi subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala beri keistimewaan kepada sebahagian daripada makhluk-makhluk Allah dengan kehendak dia, dengan kelebihan kurniaan dia, maka itu bukan berarti melepaskan hak-hak dan sifat-sifat ketuhanan. Tidak.
Kerana hak-hak ketuhanan tetap terpelihara sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Itu tidak dikongsi dengan sesiapa pun. Malah kita orang Islam, apabila kita bersyahadah, antara lain kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahawa sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya. Kita akui bahawa Nabi SAW itu hamba Allah wa rasuluh. Tapi jadi istimewa dia. Kita pun hamba Allah juga. Tapi ada ekstra wa rasuluh dan utusan Allah. Kita bukan utusan Allah. Kita hamba Allah. Baik, jadi hak-hak sifat pertahanan itu terpelihara. Wa idza tasafa al-makhluq bi syai'in minha fayakunu bima yunasibul bashariyati min kauniha mahduratun muktasabatun biiznillahi wa fadlihi wa iradatihi la bi quwwatil makhluq wa la tadbirihi wa la amrihi idh huwa ajizun dha'ifun la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala atau ada makhluk yang memiliki salah satu daripada hak atau sifat ketuhanan, maka harus disesuaikan dengan kondisi kemanusiaan. Maksudnya itu bukan sifat pertahanan yang sebenar. Macam contoh yang saya beri tadi lah, menyembuhkan penyakit itu adalah sifat ketuhanan. Hanya Allah yang menyembuhkan penyakit. Wa idza maridtu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa huwa yashfi. Bila aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan doktor, bukan bomo, bukan homeopati, bukan elopati, Allah. Tetapi menisbahkan kepada makhluk penyembuhan itu hendak disesuaikan dengan sifat manusia, iaitu dia menjadi sebab saja. Dengan ikhtiar doktor tadi, Allah jadikan dia sebab kepada kesembuhan. Tapi yang menyembuh tetap Allah. Jadi apabila ada sesuatu, nanti akan lebih jelas dengan contoh yang seolah-olahnya ketuhanan tapi dinisbahkan kepada makhluk, hendaklah kita fahami melalui kondisi kemanusiaan, iaitu terbatas. Kalau kita belajar sifat 20 pun, ada kalanya sifat-sifat wajib Allah tu seolah-olah ada pada kita. Wujud. Sifat yang pertama, kita pun wujud kata kita. Qidam, okeylah. Qidam tidak ada permulaan. Kita ada permulaan. Baqa tidak ada pengakhiran. Kita ada pengakhiran. Tapi kata kita pun wujud juga. Kudrah, kita pun ada kuasa. Iradah, kita pun ada kehendak. Ilmu, kita pun ada ilmu. Hayat, kita pun hidup. Sama, kita pun mendengar. Jadi seolah-olah sebahagian daripada sifat-sifat wajib bagi Allah pun ada pada kita. Jadi bila kita letakkan sifat-sifat ini, itu kalau ada segi istilah kajian ilmu tauhid, dia tak namakan sifat, dia nak bezakan. Yang ada pada zat yang wajibul wujud, dia Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan sifat. Tapi yang ada pada makhluk namakan arad. Tapi itu istilah saja. Bahasa Melayu kita sifat dua-dua. Itu sifat Allah, ini sifat kita. Jadi sebenarnya tak sama. Sebab wujud Allah itu wujud yang wajib. Tapi wujud kita wujud yang jaiz. Boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Kudrah Allah, kudrah yang meliputi segala yang harus. Kudrah kita cuma benda-benda yang kita mampu. Itu pun berubah-ubah. Masa baru lahir, kekuatan kita cuma menangis saja. Terbagi. Kemudian ada kekuatan untuk meniarap, kemudian merangkak, kemudian berjalan, berlari, melompat. Itu ini. Akhirnya dah tua, terbaring balik. Nak ke bilik air pun mengangkat balik. Lepas tu dipakaikan pampers. Lepas tu dimandikan. Itu kudrah manusia, berubah-ubah. Bukan begitu kudrah Allah. Iradah manusia itu berbagai. Kalau ikut iradah kita, nak rumah besar, nak kereta mewah, nak harta banyak,
nak sihat sentiasa. Lagi kalau orang perempuan, kaum muslimat, ada lagi satu nak dia, nak tak nak tua. Nak tak satu petua, kita tu tak tua, kekal muda. Petua yang kita ni tak tua, nak ke tak nak? Tapi petua tu kurang sedap didengar. Itu mati awal. Mati awal insya-Allah tak tua kita. Tapi kalau panjang umur tua, tak dapat tidak. Jadi iradah kita itu tak kesampaian. Tak macam iradah Allah. Fa'alul lima yurid. Allah Taala perbuat apa yang Allah Taala kehendaki. Iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Taala kehendaki sesuatu, cukup Allah Taala kata kun, maka jadi. Kita tak ada. Dah usaha bertahun-tahun tak dapat. Dia lelaki pula, dia tu cita-cita nak pasang lagi satu, nak pasang lagi dua, cita-cita lah, iradah, tapi tak tercapai. Kenapa? Takut bini ke? Tak juga Ustaz, saya tak takut bini, cuma bini tak takut kat saya. Jadi akhirnya simpan dah iradah tu. Itu tak sama, kudrah kita tak sama, iradah kita tak sama, hayah kita tak sama. Jadi bila kita nisbahkan perkara-perkara ini pada manusia, hendaklah kita tone down sesuai dengan manusia. Ya, kudrah juga istilah yang kita gunakan. Bila kita nisbah pada manusia, kudrah juga. Bila kita nisbah pada Allah, kudrah juga namanya. Tapi hakikat kudrah Allah dengan kudrah manusia jauh, bukan tidak ada persamaan. Tidak ada persamaan. Jadi itu yang tidak fahamkan. Jangan cepat kita meletak menuduh syirik semata-mata kita mendengar seseorang menisbahkan sesuatu yang seolah-olahnya ada pada Allah, tapi kita nisbah pada manusia, terus kita syirikkan. Tidak sepatutnya. Perhatikan terlebih dahulu. Baik. Jadi manusia tadi, kalau dapat pun apa yang dia dapat, satu, kita kena sesuaikan dengan kondisi kemanusiaan dia, dan benda tersebut bukan kerana kekuatan dia, bukan kerana rencana dan rancangan dia, dan bukan dengan perintah manusia itu sendiri, tidak. Itu semua ketentuan kurniaan Allah. Kerana manusia, nak lihat paragraf yang keempat, saya sebenarnya lebih selesa terjemah direct daripada yang Arab, tapi ada juga jemaah yang bagi feedback. Kata dia, kalau saya terjemah direct daripada yang Arab, mereka lost yang terjemahan ni, mereka tak tahu mana yang tak baca. Jadi saya terpaksa ubah, saya baca juga yang terjemahan ni di paragraf 4. Bukan kerana kekuatan makhluk, bukan kerana rencana dan perintahnya, tetapi bukan kerana manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu menimpakan bahaya. Itu masalah bila terjemah ni. La yamliku li nafsihi darran, bukan maksud tidak mampu menimpakan bahaya. La yamliku li nafsihi darran, maksudnya dia tu tidak memiliki kemudaratan. Maksudnya kalau ada kemudaratan nak berlaku pada dia, dia tak mampu nak tolak. Macam orang yang kena penyakit-penyakit, ikhtiar macam-macam, masih sakit lagi. Kawan yang kena stroke, mana dia sangka hari itu pergi kerja macam biasa, rupanya tak balik, terbaring di ICU. Ada yang keluar nak pergi kenduri kahwin, rupanya mati, tertimpa dengan apa itu hari yang kereta Mercedes 3 beranak meninggal. Bila nak berlaku mudarat, dia tak dapat tolak, sebab dia pun tak tahu kata nak berlaku. Itu maksudlah yang berikut di situ. Wala naf'a, juga tidak memiliki kemanfaatan. Usaha boleh, tapi kalau Allah tak izinkan, tak dapat apa manfaat. Kematian, kita juga tidak memiliki kematian kita. Kita cuma boleh usaha dan ikhtiar. Saya pernah cerita, tapi tak salah saya ceritakan sebab berkaitan tentang apa yang berlaku kepada ibu saudara saya 20 tahun dulu. Tahun 1995. Beliau melahirkan anak di sebuah hospital di Subang Jaya, tumpah darah, koma, tak sedar diri. Masuk dalam ICU dan doktor beritahu kepada ibu saya, kakak dia, kata dia, puan, adik puan ni dah teruk.
elok banyakkan baca Yasin lah kata. Faham tak kalau doktor kata macam tu? Maksudnya medically no hope. Jadi kami sekeliling ibu saudara tu bacalah Yasin mungkin dalam 4-5 orang, 5-6 orang, saya tak berapa ingat. Tapi takdir Allah, Allah yang memiliki kehidupan dan kematian. Sampai hari ini ibu saudara saya masih hidup lagi, makan, minum, kesana kemari. Sebab rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dia belum habis. Bila Allah dah tetapkan rezeki bagi seseorang, pasti dia akan makan. Mustahil dia mati sebelum dia habiskan rezeki dia. Dan kalau Allah dah tentukan habis rezeki dia, walaupun dia masih muda, walaupun dia sihat, walaupun dia belum kahwin, walaupun dia belum bekerja, mati dia. Jadi kematian dan kehidupan ni hakikatnya milik Allah. Bayangkan, cuba ambil iktibar. Daripada sekian ramai kami yang baca Yasin tu, dalam 5-6 orang atau 7-8 orang, 3 daripada yang baca Yasin tu dah meninggal. Kita kalau tengoklah suasana pada masa tu, ada 7-8 orang sekeliling seorang tu tak sedar diri dalam ICU. Yang 7-8 orang dibaca Yasin, ikut akal kita manusia, siapa yang mati dulu? Tentulah yang tengah-tengah tu, yang koma, yang tak sedar diri itu mati dulu. Tapi kita tidak, la yamliku hayata wala mauta, tidak memiliki kehidupan. Manusia ini juga tidak memiliki kematian. Kehidupan dan kematian itu milik Allah. Jadi rupanya yang baca Yasin 3 orang mati dulu daripada yang dibacakan Yasin itu. Subhanallah. Dan juga tidak memiliki kebangkitan dari kubur. Kita ni bukan boleh membangkitkan orang daripada kubur, kecuali Nabi-Nabi, orang yang Allah kurniakan mukjizat, boleh hidupkan orang yang mati. Itu jarang-jarang. An-nadir wujuduhu ka'adamihi. Benda yang jarang-jarang ni macam tak ada lah. Itu pun dengan izin Allah. Dalam Quran sebutkan, kamu hidupkan orang mati itu, wahai Isa alaihissalam, dengan izin Allah. Tapi Allah memang hidupkan orang mati secara hakiki dan matikan orang yang hidup. Bukan macam siapa tu, raja yang berlawan dengan Nabi Allah Ibrahim, apa nama dia? Kalau Nabi Allah Musa itu Fir'aun, Namrud ya, Namrud. Kan apabila dihujah oleh Nabi Allah Musa, kata dihujah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kata beliau, Tuhan aku menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud, aku pun menghidupkan dan mematikan. Bakmai 2 orang prisoner, banduan. Dia bunuh seorang, dia biarkan hidup seorang. Kata dia, tengok, aku pun menghidupkan dan mematikan. Itu bukan maksud macam tu. Itu kamu tasabbub saja, menyebabkan saja dia mati. Hakikatnya Allah yang mematikan. Tapi bila Nabi Allah Ibrahim kata, Tuhan kami menerbitkan matahari daripada timur, kalau kamu pun Tuhan juga, cuba terbitkan daripada barat. Famkitan lagi kafar. Masa tu tak boleh jawablah orang kafir. Tadi dia sombong. Bila kata Allah menghidupkan mematikan, dia kata aku boleh hidup dan matikan. Bila kata Allah terbitkan matahari daripada timur, cuba hamba terbit daripada barat. Tengok Allah Tuhan. Baik. Wa kam min umurin jaa ma yadullu ala annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala, walakinnahu subhanahu wa ta'ala manna biha ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi wa hina idzin fala yarfa'uhu wasfahu biha ila maqamil uluhiyyah, fala yarfa'uhu wasfuhu biha ila maqamil uluhiyyah aw yaj'aluhu syarikan lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kata dia, cuba lihat, banyak hal-hal yang dalil menunjukkan sebagai hak Allah. Benda itu hak Allah, sifat Allah. Namun Allah SWT memberikannya kepada Nabi SAW dan juga memberikan kepada orang lain. Berangkat dari penjelasan di atas, persifatan Nabi SAW dengan hal-hal tersebut tidak meninggikannya sampai ke darajat ketuhanan.
Sebab Allah yang beri. Macam kita katalah, Allah tu bersifat hayyun, hidup, tapi Allah beri kepada kita kehidupan walaupun tak sama. Jadi kalau kita kata seorang tu hidup, hayyun, tidaklah mengangkat darajah dia kepada Tuhan. Contoh yang diberikan di sini adalah faminha asy-syafa'atu fahiya lillah. Qala Allah Ta'ala qul lillahi asy-syafa'ah. Contohnya syafaat. Syafaat adalah milik Allah. Dalil Allah SWT berfirman, qul lillahi asy-syafa'ah. Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Syafaat ini milik Allah, hak Allah. Namun syafaat juga dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan oleh orang lain atas kehendak Allah, seperti terdapat dalam sebuah hadis. Sebab tu kita ni yang kurang ilmu kita tak layak untuk kita ni berijtihad, mengeluarkan hukum, mengambil istinbat daripada Quran dan hadis. Sebab kita punya ilmu tak cukup. Kita baca satu ayat Quran, kita tertinggal hadis. Kita baca satu hadis, kita tertinggal ratusan ribu hadis lagi. Jadi ulama, alhamdulillah Allah kurniakan pada mereka memahami dalil-dalil Quran dan hadis secara keseluruhan. Ia dalam Quran kata qul lillahi asy-syafa'ah, milik Allah syafaat. Tapi dalam hadis Nabi SAW bersabda utitu syafa'ah, aku dikurniakan syafaat. Jadi bila dikurniakan syafaat, Nabi memiliki syafaat. Itu yang kata syafaat Nabi itu. Jadi dengan syafaat Nabi dan kita berharap, kalaupun kita banyak dosa, kalaupun kita kurang pahala, dengan syafaat Nabi itu kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Itu namanya syafaat. Boleh pula Nabi ada syafaat itu, dalilnya utitu syafa'ah, aku dikurniakan syafaat. Dan lagi sabda Nabi SAW, ana awwal syafi'in wa musyaffi', saya adalah orang yang pertama yang memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Jadi bukan Nabi SAW saja. Bila kata yang pertama, tentu ada yang kedua, ya, tentu ada yang seterusnya. Dan Nabi yang pertama kita sambung sedikit insya-Allah selepas azan. Sebab nak banyak pun lepas tu lepas isyak kita ada kuliah isyak.
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Saya tengok jam sana tu masih awal lagi, pukul 7.44. Kalau kita sambung sedikit ya, untuk ambil sedikit gambaran yang lebih jelas. Pertama, syafaat. Syafaat jelas dalam dalil adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam masa yang sama jelas dengan dalil juga diberikan kepada Rasulullah SAW dan malah diberikan kepada yang selain daripada Rasulullah SAW. Seumpama diberikan kepada orang yang hafaz Al-Quran, diberikan kepada orang yang mati syahid dan seumpama mereka. Wa minha ilmu ghaib fa huwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Salah satu daripada yang kita katakan sifat Allah adalah mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, lihat di muka 14 balik atas. Mengetahui hal-hal yang gaib. Itu adalah milik Allah. Seperti dalam ayat, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Itu dalil menunjukkan bahawa mengetahui perkara yang gaib itu adalah sifat ketuhanan. Allah tahu perkara yang gaib. Wa qad thabata anna Allah Ta'ala 'allama nabiyyahu minal ghaibi ma 'allamahu wa a'tahu ma a'tahu 'alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Jadi itu nak kena taufik, nak kena reconcile antara dalil-dalil ni, itu kerja ulama. Kalau kita baca satu ayat, kita faham, kita istinbat, boleh jadi tersalah. Jadi ulama melihat secara keseluruhan. Dalam satu ayat, seolah-olahnya tak ada seorang pun yang tahu perkara gaib. Yang tahu gaib adalah Allah. Tapi dalam ayat yang lain, Allah SWT menceritakan bahawa ada perkara-perkara gaib yang Allah beritahu kepada Rasul-Rasul. Memang perkara itu saja gaib, belum berlaku lagi, tapi Allah beritahu. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Allah Musa dan pembantu beliau bermusafir cari tuan guru untuk belajar ilmu, maka kedua-duanya mendapati seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Kami berikan kepada dia rahmat dan kami ajarkan kepada dia itu daripada sisi kami ilmu. Jadi hamba Allah yang dikatakan Nabi Khidir alaihissalam itu, yang musafir dengan Nabi Musa, dia tahu benda gaib. Dia tahu budak ni kalau besar nanti akan menyebabkan mak ayah dia jadi kafir. Macam mana boleh tahu benda yang gaib? Allah bagi tahu. Dalil dia
alimul ghaib, Allah Ta'ala itu mengetahui perkara yang ghaib, wala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu, dia tak bagi tahu yang ghaib itu. Illa itu maknanya ada istisna, kecuali ada exception, illa man irtada min rasul, kecuali kepada rasul yang dia redha. Dia redha nak bagi tahu satu perkara ghaib pada rasul, dia bagi tahu. Jadi apa yang Allah beritahu kepada para rasul, Nabi tahu. Nabi tahu perkara yang ghaib, tapi tak sama dengan Allah tahu perkara yang ghaib. Sebab Nabi tahu perkara yang ghaib bila diberitahu oleh Allah, yang mana Allah tak beritahu, Nabi tak tahu. Tapi Allah mengetahui segala-galanya. Sifat ilmu Allah itu dia inkishaf, dia menyekap segala-galanya, baik yang harus, baik yang mustahil, baik yang wajib, itu di bawah ta'alluq ilmu Allah. Jadi bila ada orang mengatakan Nabi tahu perkara yang ghaib, jangan kita kata dia syirik. Ya, Nabi tahu perkara yang ghaib, tapi tak sama dengan Allah tahu perkara yang ghaib. Nabi cuma tahu apa yang Allah beritahu. Baik. Hidayah, ini mungkin contoh yang terakhir untuk kita memahami bahawa tidak semestinya menisbahkan sesuatu milik Allah kepada makhluk menjadikan syirik, tidak semestinya. Wa minha al-hidayah fahiya khassatun billahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Antara contoh-contoh benda yang milik Allah tetapi kalau dinisbahkan kepada manusia tidak semestinya menjadi syirik adalah hidayah. Sesungguhnya hidayah adalah khusus milik Allah. Kan kita kata, nak buat macam mana kita dah nasihat, tapi kan hidayah milik Allah. Kan selalu kita macam tu. Orang tu degil, orang tu ketegak, kita bagi nasihat macam-macam, dia macam tu juga, akhirnya kita kata hidayah kan milik Allah. Dan memang ada dalil pun, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kau tu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi. Kita kasih pada satu orang, kita nak dia dapat hidayah, tapi bukan tu milik kita, bukan. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, bukan kepada siapa yang kita kehendaki. Wa qad jaa annahu sallallahu alaihi wasallam lahu syai' min zalika faqala ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dalam masa Allah Ta'ala memberitahu bahawa hidayah itu milik dia, Allah Ta'ala juga memberitahu bahawa Nabi SAW juga memiliki hidayah. Apa dalil dia? Wa innaka, sesungguhnya kamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, la tahdi, benar-benar memberi petunjuk. Lam tu lam qasam, lam sumpah. Maknanya tidak main-main, memang kamu memberi petunjuk ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Macam mana? Kata hidayah milik Allah. Ni Nabi pun memiliki hidayah juga. Jadi hidayah yang pertama milik Allah tu tak sama dengan hidayah yang kedua. Hidayah yang milik Allah tu hakiki. Hidayah yang dinisbahkan kepada selain daripada Allah itu adalah majazi, sababi saja. Sebab Nabi ini sungguh menjadi sebab orang dapat hidayah. Berapa juta orang Islam daripada dulu sampai sekarang sebabnya Nabi SAW. Tapi bila Allah nak menunjukkan betul-betul hidayah itu milik Allah, orang yang Nabi kasih seumpama bapa saudara beliau Abi Talib tidak mengucap dia sampai ke akhir hayat, tak mengucap dia. Jadi kita kena faham hidayah yang terdapat dalam ayat pertama berbeza dengan hidayah dalam ayat kedua. Jadi perbezaan ini dapat difahami oleh orang mukmin, orang yang beriman, yang mampu berfikir dengan baik, tahu beza bila Allah Ta'ala kata hidayah itu milik Allah, lain dengan hidayah yang Allah disebabkan kepada Rasulullah SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.